أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد Alhamdulillah segala puji-pujian hanya bagi Allah SWT. Puji-pujian yang selayaknya hanya bagi Allah SWT. Tidak layak untuk kita makhluk dipuji, disanjung. Yang layak dipuji hanya Allah SWT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji-pujian hanya layak bagi Allah SWT, Maha Pencipta seluruh alam, yang Maha menghidupkan, yang Maha mematikan, yang Maha memberi rezeki, yang Maha menarik rezeki, yang Maha memberi kebahagiaan, yang Maha memberi kesedihan, yang Maha memberi kemuliaan, yang Maha memberi kehinaan, yang Maha memberi kekayaan, dan juga yang Maha memberi kemiskinan. Semuanya Allah SWT. Maka Allah SWT sendiri yang layak dipuji. Jadi kita sebagai makhluk seharusnya memuji Allah SWT sebagaimana yang diperintah oleh Allah SWT. Dan kita bersyukur sebagai hamba Allah SWT, kita seharusnya perbanyakkan kata-kata memuji Allah SWT. Kena perbanyakkan kata-kata membesarkan Allah SWT, memperbanyakkan kata-kata mengagungkan Allah SWT. Itu tanda kita sebagai hamba Allah SWT. Seperti mana seorang manusia sekiranya ditakdirkan dia dapat bekerja dengan sebuah syarikat yang besar, 5 star, hotel 5 star ke apa-apa syarikat yang besar, bos yang kaya, syarikat yang banyak modal, rolling capital terlalu banyak, jutaan ringgit, dan beliau pula diterima untuk bekerja sebagai seorang manager, gaji belasan ribu tiap-tiap bulan. Jadi tanda dia bersyukur dengan majikannya, dengan syarikatnya. Apa dia akan buat? Dia akan sentiasa mempromosikan kebaikan majikan-majikannya kepada manusia. Dia akan mempromosikan produk-produk syarikatnya kepada setiap manusia yang dijumpa. Supaya apa? Supaya manusia kenal syarikatnya, kenal produk syarikatnya, kenal siapa majikannya. Sebab dia berbangga apa yang diperoleh daripada majikannya, daripada syarikatnya. Walaupun dia tahu apa yang diperoleh itu hasil daripada titik peluh dia, namun begitu platform yang dia dapat melalui asbab syarikat dan majikannya. Maka sifat fitrah manusia, dia akan memuji dan terus memuji, supaya manusia tahu di mana landasan dia berada. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi yang mulia ini, sama-sama kita, tanda kita bersyukur, meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Maka kita kena perbanyakkan memuji Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita diciptakan oleh Allah SWT. Sekiranya Allah tak cipta kita sebagai manusia, mungkin hari ini kita sebagai pokok. Mungkin bila kita lahir sebagai pokok, mungkin hari ini kita dah ditebang oleh syarikat pembalakan. Mungkin kita dah jadi perabot, kemudian repot, dimakan anak-anak, dibuang atau dibakar. Atau kita lahir sebagai buah-buahan, mungkin musim buah durian, musangking, sudah pun ditelan oleh manusia, bijinya dicampak merata-rata. Jika tumbuh balik bijinya, tumbuhlah pokok baru. Jika tidak, habis macam tu je, akan buang sebagai najis. Jadi saudara yang mulia, atau kita dilahirkan sebagai binatang buas yang berada di Afrika Selatan dan sebagainya, walaupun sebagai seekor singa, namun kita tetap menjadi bahan buruan. Mungkin kita telah ditangkap sekarang ini, dimasukkan ke dalam zoo negara mana-mana negara. Duduklah kita dikongkong di situ, dimakan ikut, diberi makanan mengikut sukatan apabila dalam zoo. Berbanding kalau kita hidup bebas di South Africa sana, dia boleh makan apa saja. Itu pun belum tentu. Jika musim hujan, kita tengok rancangan National Geographic, walaupun singa itu dipanggil raja hutan belantara, bukan semestinya hidup dia kena mewah. Ada kalanya kurus kering, kelaparan. Kena pula musim dingin, musim itu, musim ini. Jadi saudaraku yang mulia, kita kena bersyukur lahir ini kita sebagai manusia yang Allah SWT telah tetapkan dalam Quran bahawa sebagai manusia kita lahir sebagai makhluk yang terbaik, asyraful makhlukat, makhluk yang terbaik. Dan bersyukur kita lagi, kita lahir sebagai manusia yang mempunyai agama yang terbaik. Jadi agama Islam, agama yang Allah SWT redha di dalam Al-Quran. Dan bersyukur kita lagi, kita dapat lahir sebagai umat kepada Nabi yang terbaik. Umat Nabi SAW berbanding dengan seluruh para Nabi, lebih kurang ratusan ribu para Nabi dan Rasul dihantar ke muka bumi. Maka Nabi SAW kita seorang dipanggil Nabi yang terbaik.
Nabi SAW merupakan khatamul nabiin, khatam untuk seluruh Nabi. Selepas Nabi SAW, tidak ada Nabi lagi akan dihantar. Tidak akan datang mana-mana Nabi lagi. Walaupun akhir zaman ni kita punya nafsu merasakan pembawaan sunnah Nabi SAW tak relevan untuk akhir zaman ni. Namun begitu Allah tidak akan sekali-kali menghantar Nabi yang baru. Konon-konon anggapan kita supaya dapat membetulkan sunnah Muhammad SAW, tidak akan datang Nabi lain. Sebab apa? Agama ini telah disempurnakan oleh baginda SAW. Khatamul Nabiin, Nabi yang terakhir. Yang selepas Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi akan datang. Jangan kita pandai-pandai nak buat wahyu baru. Jangan kita pandai-pandai nak mengubah apa saja telah ditetapkan oleh Rasulullah. Jika bulan Ramadan, puasanya yang fardunya di bulan Ramadan, jangan kita memandai-mandai nak ubah puasa fardu di bulan Syaban atau di bulan Zulhijjah atau di bulan Muharram dan sebagainya. Konon-kononnya dengan masalah virus yang sedang merebak, mungkin bulan Ramadan tahun ini kita tak dapat nak menyempurnakan Ramadan kita kerana apa? Tak boleh buka bazar Ramadan. Mungkin kita ubah puasa fardu kita bawa kepada bulan Safar tahun depan. Mungkin bulan Safar wabak Covid dah tak ada lagi. Ataupun bulan Zulhijjah tahun ni, disebabkan Mekah tutup, kita rukun yang kelima Mekah tutup. Jadi tahun ni umat Islam tak digunakan pergi ke Mekah, tak digunakan pergi menunaikan haji di Mekah. Ada pula satu pihak mengeluarkan satu fatwa baru bahawa menyambut hari raya korban dan mengorbankan binatang-binatang ternakan yang telah ditetapkan, kita ubah pada bulan Muharram nanti. Tak pun kita buat sambutan hari raya Idul Adha bersama korban binatang-binatang korban, kita buat pada bulan Syaban tahun depan. Sekaligus kita buat dengan nak masuk Syawal, nak masuk Ramadan. Agak-agak boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Ini rukun yang kelima dah ditetapkan. Dia punya sambutan di bulan Zulhijjah, sebab sejarahnya di bulan Zulhijjah. Tak boleh diubah, dah ditetapkan. Agama ni dah sempurna. Islam Medina, kita dalam surah Al-Baqarah, agama ni dah disempurnakan. Tak perlu kamu nak modify, tak perlu kamu nak ubah-ubah, sebab dah disempurna. Jika kita rasa nak ubah, bermakna kita tak redha lagi Muhammad itu kekasih Allah. Kita tak redha Rasulullah SAW itu kekasih Allah, maka kita mungkin nak ubah. Itu makna kita cuba nak bawa wahyu baru, dikuatiri kita rasa mungkin kita nak jadi Nabi baru. Begitu juga bulan Ramadan, yang tadi rukun yang ketiga. Bulan Ramadan rukun yang ketiga, rukun puasa pun kita nak ubah. Mungkin Syawal tahun ni macam saya kata tadi, mungkin Syawal tahun ni, Ramadan tahun ni kita tak dapat nak berpuasa dengan sepenuhnya sebab tak ada feel. Bazar Ramadan tak ada, raya mungkin tak ada feel nak beraya sebab kita PKPB. Mungkin ada pula satu orang buat fatwa baru, kita ubah Ramadan tahun ni, puasa fardu kita buat untuk mungkin Rejab tahun depan. Sebab mungkin Rejab kita anggarkan, mungkin virus ni dah habis, kan? Jadi begitu jugalah tuan-tuan. Apatah lagi rukun Islam yang kedua yang dipanggil sebagai tiang agama. Dah ditetapkan oleh Nabi SAW satu hari 5 waktu. Zuhur ada waktunya, Asar ada waktunya, Maghrib ada waktunya, Isyak ada waktunya, dan Subuh ada waktunya. Termasuk juga solat-solat sunat, yang mana solat tahajud ada waktunya. Mungkin tahun ni kita tengok PKPB macam-macam masalah virus ni, kita cuba nak buat fatwa baru, tahajud kita pindah di waktu zuhur. Boleh. Waktu duha tu kita lanjutkan sikit masuk ke asar. Boleh. Agak-agaknya solat tasbih, saya solat tasbih tak kisahlah, siang ada malam ada. Ni solat-solat yang tak boleh diubah. Walaupun solat sunat, tahajud selalunya di sepertiga malam, kita ubah wabik di sepertiga zuhur, di sepertiga tengah hari. Solat duha pula selalunya kita buat pagi, waktu matahari dah naik segala tu kan, dah naik sikit, matahari dah naik lah. Kita buat duha, kita ubah pergi ke matahari tu benar waktu lepas asar. Boleh? Tak boleh. Walaupun solat sunat, jangan buat pasal duha dibuat waktu asar, jangan buat pasal tahajud dipindah waktu zuhur. Itu waktu-waktunya pula, berkaitan dengan pelaksanaannya pula. Jangan kita cuba-cuba nak ubah. Zuhur mentang-mentang PKPB ni kita nak ambil diskaun, mentang-mentang keadaan suasana
Wabak merebak ni kita cuba nak ubah. Cuba nak ubah. Zuhur kita buat 1,5 rakaat saja. Buat 1 rakaat. Rakaat kedua kita lepas rukuk bagi salam. Tak payah sujud dah. Boleh? Tak boleh. Kita cuba nak buat kesesatan yang baru nampaknya. Sebab apa? Itu bukan yang telah ditunjuk oleh Muhammadur Rasulullah. Yang tak pernah ditunjuk oleh Nabi SAW. Jangan kita buat pasal. Ataupun mungkin tahun ni kita dilanda oleh wabak merebak. Konon-kononnya nak bersungguh-sungguh nak minta pada Allah, nak merayu-rayu. Kononnya nak merayu kepada Allah, biar Allah bantu kita putuskan rantai COVID. Ada pula satu orang buat fatwa baru pula. Kita cuba tambahkan nilai jumlah rakaat sembahyang subuh daripada 2 jadi 20. Agak-agak boleh. Jangan buat pasal. Tidak ada wahyu baru akan turun. Tidak ada Nabi baru akan turun untuk ubah jumlah subuh. 2 tetap 2 rakaat. Walaupun bersyukur macam mana pun, konon bersemangat nak bersyukur. 2 tak cukup lah nak bersyukur. Macam ni kita bekerja dengan bos. Bos kata kamu datang kerja pukul 8 sampai pukul 10 kamu boleh balik. Terlalu bersyukur sangat dengan bos. Mana boleh bos pukul 8, 10. Dalam diam-diam cuba nak overtime. Kerja lebih masa. Bos kata pukul 10 boleh balik. Kita lanjut pukul 4 petang baru balik. Bos kata kalau kamu kerja lebih masa pun takkan dapat overtime pun. Saya tak nak bayar overtime. Saya kata gaji kamu 15,000, 15,000 sebulan. Kerja kamu 8 pagi sampai 10 pagi saja. Lepas tu kamu boleh balik. Tapi kita ni degil, konon-konon nak bersyukur, nak berterima kasih, thankful sangat-sangat saja nak kerja lebih masa sampai pukul 4. Tapi tak dapat apa. Bahkan bos kata kamu janganlah lebih-lebih sangat melampaui batas nampaknya ni. Saya dah kata kerja kamu sampai pukul 10. Tak payahlah nak lanjut sampai pukul 4. Siapa nak bayar overtime? Bos ni datang lagi. Pegawai buruh, pegawai pejabat buruh dah kata saya ni nanya pekerja pula. Sebab apa? Sebab saya suruh awak kerja tanpa ada gaji. Padahal saya dah kata kerja awak 8 pagi sampai 10 pagi saja, 2 jam tu. Itu juga subuh Allah kata 2 rakaat saja. Jangan nak mandai-mandai, konon-konon nak thankful sangat pada Allah, nak tambah jadikan 18 rakaat. Tak diterima oleh Allah SWT. Sebab apa? Cara Muhammad Rasulullah subuh hanya 2 rakaat. Itu juga maghrib. Maghrib hanya 3. Tak bolehlah macam itu imam. Ini pun dah musim PKPP ni. Kita pun tak ada nak ke mana. Nak keluar sana-sana, nak pakai mask lah, pakai sanitizer. Kita duduk masjid. Apa kata maghrib ni kita buatkan 3 jadi 30. Tak adalah buang masa sangat. Ustaz pun tak boleh nak datang ceramah. Kita buat maghrib 30, habis 30 masuk isyak. Boleh Ustaz? Boleh masuk neraka siap-siap. Sebab apa? Itu bukan cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Jadi maghrib 3 tetap 3. Lebih itu dikira sunat awabin, sunat qabliyah ba'diyah. Sunat ba'diyah selepas ba'diyah. Kalau sebelum diberi qabliyah. Jadi saudara-saudara yang mulia oleh Allah SWT. Apatah lagi kalau kita mengubah perlaksanaan solat itu. Jika Nabi SAW dah ajar kita rapat-rapatkan solat. Jadi tak perlulah kita rasa nak renggang-renggangkan solat hanya kerana kita rasa takut pada makhluk yang nama virus. Sebenarnya saudara yang mulia, dalam banyak hadis Nabi SAW, banyak hadis kalau kita baca, sebenar-benarnya dalam Al-Quran pun Allah telah tunjuk contoh untuk kaum-kaum yang terdahulu. Mereka pun macam kita juga hari ini. Mereka pun manusia biasa yang pernah lakukan dosa. Ada yang degil, ada yang taat. Ada yang apabila dihantarkan kepada mereka Nabi-Nabi, dihadirkan oleh Allah SWT kepada mereka para Nabi, para Rasul, segelintir pada mereka taat, maka mereka selamat. Yang selainnya mereka ingkar, maka Allah hantar musibah-musibah yang tak dijangka-jangka. Contoh kaum Ad, kaum yang dihantar kepada Nabi Hud AS. Apabila mereka melampaui batas, terlalu gayat dengan kebesaran, kehebatan badan mereka besar, tenaga mereka kuat. Mereka cabut pokok tamar macam mana kita cabut rumput. Mereka berbangga-bangga sampai melampaui batas dengan kekuatan zahiriah yang ada pada diri mereka. Maka Allah SWT kasih pada hamba-hamba dia. Allah SWT hantar para Nabi, para Rasul untuk sekadar mengingatkan, bukan untuk ambil balik kudrat yang ada supaya dia jadi lumpuh. Tidak. Allah terus bagi kekuatan. Cuma Allah nak mereka kembali kepada Allah, mengakui, mengimani dalam hati mereka bahawa apa yang ada dalam diri kita semuanya milik Allah. Kekuatan yang ada pun semua milik Allah. Lihatlah pada mayat-mayat yang bergelimpangan ketika berlakunya kemalangan, mayat saudara mara kita ketika mati meninggal. Mana kudrat-kudrat yang mereka kata sebelum ni? Mana yang jadi gangster bonzer?
Dulu waktu sihat kata aku boleh belasah 10 orang sekali tumbang. Ketika dah dimandikan jenazahnya, tak boleh buat apa-apa. Seorang suami, mungkin ada 2-3 isteri, abang sekali minum tongkat Ali, abang boleh layan bini abang 3 jam, 4 jam. Ketika dah jadi jenazah, tak ada boleh buat apa-apa. Bini cantik macam mana pun tak ada terkesan apa-apa dah. Anu pun dah tak boleh naik dah, sebab dah meninggal. Kudrat dah diambil balik. Ini menandakan diri kita ni bukan diri kita punya. Segala kudrat diri kita, bahkan suara saya yang bercakap ini pun milik Allah SWT. Maka beruntunglah mereka yang Allah SWT bagi pinjamkan suara, bagi pinjamkan mata, bagi pinjamkan telinga ini, digunakan untuk mendengar kehebatan Allah. Mata yang dibagi oleh Allah dipinjamkan, digunakan untuk melihat kehebatan-kehebatan Allah, untuk melihat keagungan-keagungan Allah. Begitu juga mulut yang Allah SWT bagi ini, Allah SWT pinjamkan seketika. Ada orang dilahirkan tak ada suara, dipanggil orang bisu. Kita bersyukur ada suara, tapi segelintir manusia telah menyalahgunakan suara yang ada. Diguna untuk mengumpat, diguna untuk membawang, digunakan untuk menyakiti hati jiran-jiran, digunakan untuk mengumpat, menyusah-nyusahkan orang lain, memburuk-burukkan sesama orang Islam. Maka cilakalah bagi mereka di akhirat besok. Lidah-lidah mereka akan diazab oleh Allah SWT. Dan bersyukurlah kepada mereka yang Allah SWT pinjamkan lidah, pinjamkan suara ni, digunakan untuk memperkatakan tentang kehebatan Allah, dikatakan untuk memperkatakan tentang keagungan, kehebatan, kebesaran Allah SWT. Dan paling untung mereka mendakwahkan kehebatan Allah tersebut kepada manusia-manusia lain, supaya manusia-manusia lain pun kenal siapa Allah SWT. Amat cilakalah mereka yang Allah SWT bagi suara dan lidah. Mereka gunakan suara-suara ini untuk mengimpan makhluk-makhluk yang akan mati, makhluk-makhluk yang dia punya harta sebenarnya datang daripada Allah, makhluk-makhluk yang kudrat ada kat diri mereka pun sebenarnya Allah yang punya, tapi diajak manusia terlalu gairah, terlalu gayat, terlalu taksub dengan makhluk-makhluk yang akan mati. Binasalah lidah-lidah yang macam ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah maksud kita dihantar ke muka bumi yang sementara ini. Ya Allah SWT hantar kita ke bumi yang sementara ini, tidak ada lain tak bukan, tak lain dan tak bukan, hanya semata-mata untuk mengagungkan Allah SWT. Supaya dalam hati kita ini dikeluarkan segala syirik-syirik yang ada dalam hati kita. Allah SWT mahu dalam hati kita tidak ada syirik, walaupun hanya sebesar zarah. Walaupun Allah SWT perintah kita untuk makan, tapi Allah SWT benci kalau kita yakin makanan yang bagi manfaat. Benci jika kita yakin makan tu yang mengenyangkan. Benci kalau kita yakin tak makan lapar. Sebenarnya tuan-tuan, Allah SWT tak suka kita yakin pada makhluk, walaupun Allah SWT perintah untuk kita berurusan dengan makhluk. Contoh, kita diperintah oleh Allah untuk berumah tangga, bernikah, berkahwin. Boleh kahwin 1, 2, 3 atau 4. Kecuali jika kamu takut tak berlaku adil, baru kamu kahwin 1. Bukan takut isteri, bukan takut jabatan agama, bukan takut itu, takut ini, bukan takut tak ada duit, bukan takut tak cukup duit. Hanya macam-macam takut kita bagi alasan. Jawapannya kita hanya kena takut kepada Allah. Dan kita tak boleh yakin, walaupun Allah SWT perintah kita berkahwin dengan isteri yang sekian, yang mata boleh sejuk, mata memandang, tapi kita tak boleh yakin isteri itu yang membahagiakan. Kita tak boleh yakin gaji saya yang bahagiakan isteri saya. Kita tak boleh yakin kena rumah besar ni lah rumah tangga kami bahagia. Kita tak boleh yakin hanya dengan gaji besar saya lah anak bini saya sayang dengan saya. Kita munafikan semuanya. La ilaha illallah. Selain daripada Allah semuanya makhluk. Selain daripada Allah semuanya makhluk yang tak boleh buat apa-apa. Walaupun nak bagi manfaat sebesar zarah pun tak boleh tanpa izin Allah. Walaupun nak bagi mudarat pun tak boleh tanpa izin Allah SWT. Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat hanya Allah SWT. Allah SWT lah yang maha berkuasa. Allah SWT yang maha menghidupkan. Allah SWT maha segala-galanya. Dia maha segala-galanya pada kita. Tanpa Allah kita tak ada. Ini kita kata tanpa orang tu, tak ada dia, tak ada ini, tak ada itu, kita ni mungkin tak ada apa-apa. Salah, ini dialog-dialog syirik yang akan merosakkan keimanan kita. Boleh mencalarkan kesucian keimanan kita. Macam mana cawan yang baru dibeli, tiba-tiba jatuh tak pecah, tapi ada kesan retakan. Walaupun nampak cantik, retak tu akan membuatkan dia tetap tajik-tajik. Hati kita ni lahir-lahir dulu bersih tuan-tuan. Bersih, suci, yakin. Sebab di alam roh
Sebelum kita dihantar ke muka bumi ni, Allah SWT dah tanya banyak kali, alastu bi rabbikum? Maka kita jawab, qalu bala syahidna. Allah tanya, siapa Rabb kamu? Siapa yang menghidupkan kamu? Siapa yang mematikan kamu? Siapa yang memberi rezeki kamu? Siapa yang menyihatkan kamu ketika kamu sakit? Siapa yang sakitkan kamu ketika kamu sihat? Siapa yang kayakan kamu ketika kamu miskin? Dan siapa yang miskinkan kamu ketika kamu kaya? Siapa yang muliakan kamu ketika kamu dihina? Siapa yang hina kamu ketika kamu rasa kamu mulia? Semuanya Allah SWT. La ilaha illallah. Allahul malikul mulk. Allah SWT pemilik kerajaan langit dan bumi. Walaupun kita rasa kerajaan itu hebat, benar boleh kontrol separuh daripada dunia, kerajaan itu pun milik Allah SWT. Bila-bila Allah SWT boleh ambil balik, bila-bila Allah SWT boleh bagi pada siapa dia nak bagi. Jangan kita rasa kita terlalu hebat. Jangan kita rasa dengan kudrat kita, kerana orang undi kita, kerana orang suka kita jadi pemimpin, jadi raja, jadi kerajaan. Bukan. Kerana Allah SWT uji kita. Allah SWT sedang uji. Bukan makna Allah bagi kita kerajaan ini, kita rasa kita hebat. Sampai bila-bila? Bila-bila Allah boleh ambil balik jika Allah rasa kita melampaui batas. Jika Allah rasa tengok kita ni makin lama makin hanyut, dengan pangkat yang ada, dengan kemewahan yang ada, dengan kekuasaan yang ada, kita menyalahgunakan kuasa kita lagi bawa manusia yakin dengan makhluk, takut dengan makhluk, syirik kepada Allah SWT. Tu macam musim-musim virus ni. Patutnya kita kena perbanyakkan dialog-dialog, mengajakkan hamba-hamba Allah kepada Allah. Beritahu kepada rakyat-rakyat kita, wahai rakyatku, musibah COVID yang berlaku ni, walaupun kita dengar macam-macam konspirasi, kita munafikan, kita mau yakin Allah SWT yang izinkan. Allah SWT yang jadikan perkara ini berlaku, kerana Allah SWT nak beritahu ini semua berlaku kerana dosa-dosa kita. Jadi wahai rakyatku, dengarlah sekalian kata-kata daripada pemimpin, mengajak rakyat-rakyat supaya kembali kepada Allah. Apa yang kita pernah buat sebelum ini menyebabkan dosa-dosa kita yang buat Allah murka kepada kita. Pertama, mungkin kita letak sok dengan kehidupan makhluk-makhluk selain pada kehidupan Nabi SAW. Kita hari ini kita lebih bangga kehidupan musuh-musuh Islam. Kita lebih bangga kehidupan orang yang pernah membenci Nabi SAW. Maka hari ini Allah murka dengan kita. Allah jadikan mereka yang kita agung-agungkan tu, mereka sendiri yang membinasakan kita. Padahal Nabi SAW yang kita tak suka, kehidupan Nabi SAW membawa kita pada kemuliaan, membawa kita pada keselamatan, membawa hidup pada keadaan hidup yang ada adab, bukan biadab. Jadi tuan-tuan yang mulia, tapi kita telah tinggalkan kehidupan suci murni bagi dia SAW. Kita telah buat pilihan untuk ikut kehidupan orang-orang yang pernah memusuhi Nabi, keturunan yang pernah membaling Nabi dengan batu, keturunan mereka yang pernah menghina Nabi SAW, keturunan mereka yang pernah cuba nak menghancurkan penyebaran dakwah Islam. Tapi ini kita cuba ikut kehidupan mereka. Apa jadi? Allah jadikan mereka itulah yang cuba nak membinasakan kita. Ini semua keputusan daripada Allah. Keputusan daripada Allah. Bila kita terlalu mengagungkan makhluk selain daripada Allah, terlalu mengagungkan kehidupan selain pada kehidupan Nabi SAW, maka Allah buat keputusan segala yang kita puji-puji sanjung, Allah jadikan asbab mudarat kepada kita. Satu dunia Allah jadikan sedang tertekan, dikongkong oleh satu keadaan virus yang kita pun tak nampak kat mana. Semua dengan izin Allah. Bila nak putus, kita pun tak tahu. Kita buatlah kempen mengata-kata sekalipun, pakailah mask, pakailah sanitizer, kekalkanlah, jagalah jarak sosial. Tapi selagi manusia itu tak kembali kepada Allah, selagi manusia itu tidak mengajak manusia kembali pada Allah, kembalilah jaga solat, kembalilah tutup aurat, kembalilah bertaubat, berhentilah mengumpat. Sekiranya kita tak banyakkan kempen-kempen macam ni, maka kita buatlah usaha macam mana pun, pakailah satu mask, satu kilang mask pun kita parking sebelah rumah kita. Kita ada duit, kita buat kilang sanitizer sebelah rumah kita. Hari-hari sanitizer, sampai minum air suam pun campur sanitizer. Macam tu nak gambarkan konon-konon kita nak putus rantaian COVID ni dengan cara ikhtiar kepala otak kita, tapi kita terlupa untuk ajak manusia kepada Allah. Kita lupa nak ajak manusia berlari kepada kehendak Allah. Kita lupa nak ajak manusia yakin pada janji-janji Allah. Maka sampai kiamat pun masalah COVID ni tak akan selesai. Masalah virus ni tidak akan selesai. Sebab apa? Yang selesaikan bukan makhluk, bukan doktor, bukan ubat, bukan sanitizer. Yang selesaikan hanya Allah. La ilaha illallah. Tak salah kita nak ikhtiar macam kita makan. Tak salah nak bekerja, ikhtiar cari rezeki. Tak salah kita nak usaha tangan kita ambil makanan, suapkan. Walaupun hati ni yakin Allah yang bagi rezeki, tapi Allah perintah untuk kita ikhtiar. Dan ikhtiar kita lah, ikhtiar tu kena ikut sunnah Nabi SAW.
kita berniaga. Niaga cara Nabi SAW, jangan tipu timbangan, jangan kaitkan dengan riba dan rasuah dan sebagainya. Kita bekerja makan gaji, kita carilah macam mana kehidupan sahabat yang bekerja makan gaji, mengikut ajaran sunnah. Jaga waktu kerja, jangan mengular, jangan mengumpat bos, jangan caci maki bos, jangan umpat bos di belakang bos. Jaga betul-betul amanah kerja. Jika ada produk, jual betul, dapat bayaran, bagi balik yang betul. Kita tunggu hujung bulan kita punya bahagian. Jangan kita cilok duit syarikat. Ini cara sunnah Nabi SAW. Baru Allah bagi keberkatan pada kita. Gaji 500 pun cukup. Tapi kalau kita tak ikut cara kehidupan Nabi SAW, meniaga, tipu, kerja makan gaji pun mula banyak, kita tak amanah waktu kerja, dapat gaji 15,000 sebulan pun rasa kehidupan kita sempit. Siapa punya kerja? Allah punya kerja. Allah yang buat otak orang tu sempit, Allah yang buat otak orang tu luas. Bergantung pada kehidupan dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah maksud pagi-pagi ni kita nak muzakarah. Kita nak ingatkan kepala otak kita ni. Jika tak ingatkan pada agama, tak ingat pada kehidupan akhirat, kita ni leka. Termasuklah saya yang bercakap ni. Jika kita tak wujudkan sesuatu yang mengingati kepada Allah, jika kita tak wujudkan sesuatu kita untuk mengingati akan kebesaran Allah, mengingati akan keagungan Allah, hati kita ni boleh lalai dan leka. Jadi cara macam mana telah ditunjuk oleh Nabi SAW, setiap manusia, saya dan tuan-tuan yang ada kalimah La ilaha illallah, kita dipertanggungjawabkan, diperintah oleh Allah supaya hidupkan suasana ingat mengingati watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Kita kena wujudkan suasana mendakwahkan satu sama lain. Dan maksud pertama kita buat dakwah adalah untuk mengingatkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita ingatkan orang. Jadi kita niat, bila kita buat dakwah tu bukan kita nak betulkan hati orang dulu. Pertama-tama sekali kita nak betulkan iman kita yang semakin lama semakin lemah. Mungkin mata kita tak jaga, pergi pasar malam tengok perempuan tak tutup aurat, terlupa nak istighfar, iman kita jatuh. Bila iman kita jatuh, susah nak bangun subuh, susah nak bangun tahajud, malas nak baca Quran, malas nak sedekah, malas nak buat baik. Sampai orang nasihat benda baik pun panas. Sebab iman tengah ada problem. Iman kita sedang dirasuk oleh iblis. Jadi cara kita nak tepis balik, cara kita nak top up iman balik, tak ada cara lain. Kita kena banyak cerita tentang kebesaran Allah. Cerita mana yang saya buat pagi ni, cerita tentang kehebatan Allah, cerita tentang keagungan Allah, nafikan makhluk, isbatkan Allah. Bukan suruh kita nak buang makhluk tu, cuma Allah suruh buang yakin pada makhluk tu. Kita naik kenderaan, walaupun kita nak yakin dalam hati kita, yang sampaikan saya ke destinasi KL nak pergi Johor adalah Allah. Bukan Allah suruh buang kereta. Naiklah kenderaan. Naik kenderaan cara sunnah Nabi SAW. Sebaik-baiknya kena ada 3 orang kalau kita bermusafir. Kalau 1 orang atau berdua tetap bersama syaitan. Sebaik-baiknya Nabi kata kenalah bermusafir 3 orang. Nanti seorang jadi amir, seorang jurucakap, seorang petunjuk jalan rahabut. Ini baru sunnah. Sebab tu saya ke mana-mana berbekam, saya mesti bawa anak saya 3 orang. Saya 2 orang anak saya. Cukupkan 3 orang, itu sunnah. Ini hadis tuan-tuan. Tak perlu kita nak cerita hadis tentang hudud-hudud yang berat-berat. Hadis kehidupan kita harian-harian je. Berapa ramai orang yang musafir seorang-seorang tak ikut sunnah Nabi SAW. Berapa ramai orang musafir tak ambil hadis-hadis ni. Kita nak cerita hadis hudud. 23 tahun Nabi dihantar sebagai Rasul. Bukan hantar untuk hudud orang je. Kebanyakan hadis-hadis Nabi ajar kita cara kehidupan kita. Daripada kita bangun pagi, masuk tandas, keluar tandas, kita sarapan pagi, masuk makanan, sampai makanan tu keluar balik, masuk tandas. Kita naik kenderaan, turun kenderaan, berpakaian, buka pakaian. Semua ni Nabi SAW dah ajar kita. Yang sempurna dah, tak perlu nak dimodify. Tak perlu nak ambil copy paste kehidupan orang yang bukan Islam nak bawa kehidupan kita. Nabi SAW dah sempurnakan kehidupan agama Islam ni. Untuk setiap manusia sekiranya dia ambil kehidupan Islam ni, adab-adab yang telah diajar oleh Rasulullah, maka hidup dia akan jadi manusia yang beradab. Bukan beradat semata-mata, beradab. Jika hidup tanpa adab, dia jadi biadab. Macam mana contoh orang biadab? Makan berdiri, makan berjalan, kencing berdiri dan sebagainya. Ini baru sikit, banyak lagi yang buatkan kita rasa biadab. Naik kenderaan riba, biadab lah tu. Atas muka bumi Allah, sanggup beli kenderaan yang bersekongkol, bersubahat dengan cara-cara sistem orang-orang bukan Islam, riba, rasuah dan sebagainya. Kenapa kita tak ambil cara Rasulullah? Jangan solat dia ikut cara Nabi tu. Tengok, kenapa kau solat 8 rakaat? Sesat ni. Habis yang tak sesat apa? Yang Nabi buat 4. Takkan itu je kita tahu Nabi punya solat 4 rakaat je Zuhur. Habis muamalat kita, cara pendapatan kita, kenderaan yang kita pakai, mata-mata nak pakai kenderaan besar kononnya,
kita sanggup bersongkol, bersebahat dengan sistem-sistem riba. Kenapa tak beli kereta cash 3-4 ribu cukup? Kita simpan duit berbulan-bulan sikit. Apa artinya kita pakai kereta mewah, rumah mewah, tapi di akhirat benda-benda yang kita pakai itu jadi asbab kita dicampak ke dalam api neraka. Sebab Allah dah bagi tahu dalam Quran, 1 sen atau 10 sen kita libatkan diri kita dengan riba, muamalah kita tak ada kaitan dengan riba, maka Allah isytihar perang pada kita. Jadi kita sendiri tahu jawapan dia, kenapa COVID ini berlaku, kenapa musibah-musibah ini berlaku, kerana ramai orang sedang berperang dengan Allah. Kenderaan riba, rumah riba, yang dedak aurat satu masalah lagi. Hari ini kita dengar satu cerita, satu arahan. Mulai 1 Ogos Allah SWT 1 Ogos, barang siapa tak pakai topeng muka, mask ketika tempat orang ramai, maka didenda 1,000. Bukan 1 Ogos saja tuan-tuan, itu untuk mask 1 Ogos, tapi daripada azali lagi. Apabila datangnya Nabi SAW 1400 tahun dulu, bukan bermula 1 Ogos. Daripada 1400 tahun dulu lagi Nabi dah tetapkan untuk satu orang Islam yang akil balik keluar rumah, baik lelaki atau wanita, mereka wajib menutup aurat. Mendedahkan aurat itu satu dosa besar. Berapa ramai kita yang prihatin atas benda-benda macam ni. Sorry to say lah tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa kita ni orang yang puas kuasa. Konon penguat kuasa kerja nak denda orang sama orang sana, tapi kita tak sedar kadang-kadang pakaian penguat kuasa pun mendedahkan aurat. Pakai tudung tapi baju uniformnya ketat, nampak bentuk punggung, nampak buah dada tajam macam tu. Kita tak takut bab tu. Kita sibuk nak denda orang sana sini, tapi kita tak takut bab Allah punya hukuman. Konon kita nak denda orang tak pakai mask RM1,000, orang tu mungkin bila kita denda dia, Allah putuskan untuk kita, takut kita denda orang tu, lagi Allah turunkan musibah. Kenapa orang tu orang miskin, dia tak cukup duit, kita nanya dia. Mungkin dia tak ada duit nak beli mask, ataupun tadi dia beli mask, tiba-tiba naik motor laju tercabut, dia baru nak pergi beli, kita denda dia. Tapi kita punya pakaian sendiri pun, kita sendiri kadang-kadang bekerja, tak jaga solat di awal waktu, sibuk sangat nak kerja, sibuk sangat nak denda orang, saman orang dekat parking-parking yang tak dekat parking. Padahal azan zuhur sedang berkumandang, kita sibuk nak saman orang. Perbuatan kita itu kita tak sedar, Allah nak turunkan musibah 5 minit lagi, sekejap lagi. Ini semua kita tak guna akal untuk berfikir. Kita rasa undang-undang kita lebih sempurna daripada undang-undang Allah SWT. Kita nak manusia takut dengan undang-undang kita, tapi kita lupa nak ajak manusia takut dengan undang-undang Allah. Dan bila Allah turunkan musibah, kita yang rasa kita ada undang-undang pun takut dengan musibah tu, sampai tutup masjid. Mana yakin kita pada Allah? Iman kita rosak teruk, binasa iman kita. Sebab kita banyak memuji makhluk, terlalu banyak yakin pada makhluk, sampai Allah tunjukkan pada kita makhluk yang kita yakin tu pun sebenarnya tak boleh buat keputusan apa-apa untuk kita. Jadi kenapa kita tak nak renung guna otak kita yang Allah bagi? Otak ni Allah bagi tuan-tuan, dia boleh guna pakai waktu hidup ni je. Dah masuk kubur tak boleh pakai lagi dah. Untuk jawab soalan kubur pun tak pakai otak. Dah jawab soalan kubur pun hanya perlukan iman je. Jadi otak ni dia punya tempoh expired sampai sebelum kita mati ni. Jadi gunakanlah sungguh-sungguh otak yang Allah bagi ni untuk kita berfikir. Allah SWT dah hantar Al-Quran sebagai petunjuk, dah hantar Nabi SAW sebagai pesuruhnya. Apa yang ada di Quran ada relate dengan hadis-hadis yang berlaku, yang telah disabda oleh baginda SAW. So kita kajilah benda tu. Yang Nabi SAW bagi tahu, sabdakan apabila berlakunya wabak yang merebak. Ini 1400 tahun dulu kan SOP ni dah keluar. SOP Nabi ni dah keluar 1400 tahun dulu. Punya wabak yang merebak, orang di tempat wabak jangan keluar, dan kita tempat yang tak ada wabak jangan ngada-ngada pergi tempat wabak. Itu je Nabi punya SOP. Nabi tak keluarkan SOP supaya tutuplah masjid. Nabi tak kata sejarak-jarakkan solat. Benda ni tak boleh diubah. Yang diubah ada relate dengan benda ni, dosa-dosa kita. Macam mana saya katakan tadi, turunnya musibah daripada Allah kerana dosa-dosa manusia. Jadi sepatutnya tugas pemimpin, tugas ulama dan tugas kita setiap orang Islam kena ingati sesama kita berlakunya wabak ni sebab Allah sedang buka dengan kita. Jadi apa kita kena buat? Kita perbanyakkan kempen ajak manusia kembali bertobat kepada Allah. Bukan sekadar sibuk pakai mask sanitizer semata-mata. Kita kena risau manusia ramai yang pakai mask.
Ramai pakai sanitizer, tapi manusia bila habis dia PKPB, manusia dah keluar rumah. Sama macam lepaskan anjing yang tersepit. Apa maksud dia? Bila dulu sewaktu PKP semua duduk rumah, konon-kononnya dah berubah. Habis PKP, masuk PKPB, dapat keluar satu hari bergaya, semua dah ada aurat balik. Pakai baju gaya yang telanjang bulat, telanjang bogel, bertelanjang, semua nak tunjuk. Bila masuk PKPB ni, dah jadi macam biasa balik. Macam mana sebelum virus dulu datang, hidupan yang lawa dan batil, yang bangga dengan maksiat, dah kembali dimulakan balik. Semua sektor yang kerja 7-Eleven pun dah mula tak sebagai solat. Adik-adik kat kaunter masa PKP, abang tak boleh masuk, mas tak ada. Tangguk bergaduh dengan pelanggan, kena pelanggan tak pakai mask. Habis PKP, masuk PKPB, buka balik kaunter. Bila azan masih sibuk jaga kaunter. Inilah perbuatan yang patut diubah. Bukan ubah solat 5 waktu tu, jarak-jarakkan sah. Bukan ditutup masjid. Perangai macam ni yang patut ditutup pada kehidupan manusia, sebelum manusia tu menutup matanya. Ini kita kena fikir. Bila berlakunya musibah, Allah nak manusia berubah, manusia bertobat. Tapi kita pergi ubah cara solat, kita semua pakai mask, sanitizer, manusia akan ikut apa yang kita suruh. Tapi dari segi dosa tetap dilakukan macam biasa. Hati-hati sebelakon yang dulu pegang bini orang, buat lagi sekali, dia sambung balik. Jadi istilahnya waktu PKP tempoh hari, masing-masing buat live kat Facebook, buat live lagi, Allah mari doa, ya Allah putuslah rantaian COVID. Dalam kurungan, ya Allah sebab kami tak puas lagi nak bermaksiat, kami tak puas lagi nak berlakon, nak menyambung perbuatan maksiat-maksiat kami, nak peluk bini orang, nak pegang bini orang, nak berdialog, dapat cinta-cinta. Sebab kami tak puas lagi nak bermaksiat atas muka bumi ni, ya Allah. Dalam kurungan masa PKP, berdoa, buat live kat Facebook, buat live dekat radio, buat live kat mana tempat, buatlah kempen-kempen, marilah kita berdoa, ya Allah putuskanlah rantaian COVID dalam kurungan sebab kami belum puas bermaksiat. Buktinya bila habis PKP, masuk PKPB, manusia dah mula buat maksiat balik. Yang berkapal sambung kapal lagi. Yang tak tutup aurat, terus tak tutup aurat. Macam mana Allah nak bantu kita, tuan-tuan? Agak dalam hati tuan-tuan sekarang, yakin yang ada, siapa agak-agak yang bertindak untuk memutuskan rantaian COVID ni? Siapa yang maha berkuasa sebenarnya untuk hentikan COVID ni pada merebak? Jika dalam hati tuan-tuan nampak Allah, maka kembalilah kepada Allah. Tapi jika nampak ada makhluk lain daripada Allah yang lebih berkuasa, na'udzubillah min zalik, takut-takut itu Dajjal. Dia akan datang mengaku sebagai Tuhan. Dari zaman Nabi beritahu dia akan datang mengaku diri sebagai Tuhan, dia boleh selesaikan semua masalah manusia, maka dia akan bagi sesuatu pada tangan kanan dia. Maka Nabi SAW beritahu, pernah sabdakan, yang kanan dia itulah neraka bagi kamu, yang tangan kiri yang dia kata neraka ni kalau kamu tak ikut, itulah syurga bagi kamu. Tuhan Nabi dah beritahu 1400 tahun dulu. Jika hati kita tak yakin pada Allah ketika musibah, maka hati kita ada yakin daripada Allah, dikuatiri yang kita yakin itulah Dajjal. Jadi marilah kita renung-renung tuan-tuan. Sebelum masa ini datang betul-betul depan mata kita, kita dah tak boleh nak buat apa, terbeliak, tenganga, tak boleh nak patah balik. Tengok keluarga-keluarga semua dah sedang menyembah yang bermata rosak sebelah. Bukan bermata satu kat dahi, mata di sebelah rosak. Ini kita gambarkan, mata dia ada satu kan. Itu bukan dia, itu ilustrasi kita je. Yang sebenarnya begitu, mata sebelah dia rosak, itu je. Macam-macam imaginasi kita. Buat mata satu, mata kat telinga. Allahu Rabbi. Tak ikut hadis, perkembangan hadis. Nabi SAW begitu, dia macam kita juga manusia, cuma dia gabungan dengan jin. Bapak bapak dia bersama ketika nak jadikan dia, kena masa nak berjimat untuk lahirkan dia. Mak bapak dia bersama ketika mak dia sedang period. Jadi dia gabungan dalam gaib. So dia punya kehidupan lain pada kehidupan manusia normal. Salah satu mata dia sebelah kiri rosak. Itu je. Jadi agak kalau nak buat drama ke, buat filem, nak buat satu caption dekat IG, dekat Facebook ke, nak gambarkan Dajjal, tak apalah, kita nak tunjuk mata dia dekat sini dahi ke. Nampak sangat tak kaji hadis, nampak sangat tak kaji hadis, ikut kepala otak kita je. Confuse orang. Jadi orang pun tunggu yang mata sini, bukan, mata rosak sebelah kiri dia rosak. Macam mawar, macam bunga mawar yang rosak macam tu.
Wallahu a'lam bishawab. Allah SWT yang lebih faham mengetahui. Cuma kita minta supaya kita dilindungi daripada ini. Allahumma inna a'udzubika min fitnatil dajjal. Jadi saudaraku yang mulia, bila lagi kita nak ubah? Bila lagi kita nak ubah? Takkan nak tunggu malaikat maut dah bersila kat depan kita baru kita rasa inilah peluang aku nak berubah. Sekaranglah kita nak berubah. Dan kena yakin dalam otak kita, yakin dalam hati kita, set dalam otak, manipulate otak kita balik daripada dulu yang telah dirosakkan. Sikit-sikit bencana alam, sikit bencana alam. Alam ni tak ada buat apa-apa. Bencana datang daripada Allah, bukan bencana alam. So, bila bencana alam, kita nampak sains selesaikan. Kita lupa nak kembalikan musim kepada Allah. Musibah masih lagi datang, tak selesai-selesai. Sebab manusia tak comeback to Allah. Tanah runtuh, bagi tanah, bagi itu, runtuh, balik tempat yang sama. Bukit antarabangsa, berapa kali runtuh? Sebab masalah di surau-surau tak hidup. Dan ni Alhamdulillah, bukit antarabangsa ada berapa surau kat atas tu. Sebelum ni jemaah tabligh dapat masuk buat dakwah, hidup 24 jam surau dengan amalan-amalan agama. InsyaAllah, Alhamdulillah setakat ni belum dengar lagi tanah runtuh. Dulu tak bagi jemaah masuk. Halau jemaah, kalau tempat tu tempat privacy, tempat orang kaya-kaya, Allah tutup jalan, bagi runtuh kiri kanan, UK High runtuh, di bukit terbangsa nak keluar Imam Martu, Allah runtuhkan. Untuk masa itu berfikir, kenapa Allah buat macam? Yang dia nampak, sebab tanah ni ada air mata air, ni kontraktor tak betul. Bukan kontraktor tak betul, perangai manusia tu yang tak betul. Orderlah kontraktor yang paling pakar daripada negara mana pun, tapi jika bangsa penduduk situ perangai tak betul, lagi 20 tahun, 30 tahun pun Allah akan runtuhkan tanah tu lagi dan lagi sampai manusia meruntuhkan nafsu-nafsu dia. Ini jawapan ketika musibah datang. Ketika musibah Allah hantar kat dunia ni, Nabi dah beritahu apabila satu kaum itu, satu bandar itu, satu manusia, satu kampung, satu negara, satu negeri, bila Allah nak bagi mereka keampunan, Allah nak bagi mereka satu kesedaran, tanda Allah kasih sebelum mereka mati bawa dosa yang segunung-gunung, maka Allah bagi mereka musibah-musibah yang mereka sendiri pun tak suka musibah tu. So, bila berlaku musibah tu, janganlah kamu mengeluh. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah dan bersabar. Tanda bersyukur bersabar apa nak kena buat? Tingkatkan amalan yang dulu kurang, tingkatkan untuk hari ini. Dulu malas baca Quran, banyakkan baca Quran. InsyaAllah tuan-tuan, jawapan kita untuk putus rantai COVID ni Allah akan putuskan. Tidak ada cara lain dan tidak ada makhluk lain boleh bantu kita melainkan Allah SWT. Kita orang Islam, umat Islam yakin, wajib yakin pada Allah. Walaupun kita berurusan dengan makhluk, ikhtiar guna makhluk-makhluk yang ada, tapi yakin dalam hati ni kena 100% segala keputusan baik atau buruk yang berlaku atas muka bumi ni semua datang daripada Allah. Bukan datang pada kerajaan Amerika, bukan datang pada kerajaan Bulgaria apa semua, tak ada. Ini semua datang pada kerajaan Allah SWT. Untuk memberikan pada dunia ni pada rahmat dan ketenangan, jauh daripada segala sengsara dan musibah. Allah nak manusia kembali pada Allah je, bukan suruh berhenti kerja. Allah suruh kembali pada Allah. Yang mana dia dah aurat, belilah pakaian-pakaian yang menutup aurat yang sempurna. Itu je Allah SWT. Lain pada itu tuan-tuan, semuanya syirik-syirik berlaku. Jadi insyaAllah, semoga pagi ini ilham yang Allah SWT bagi pada saya untuk saya perkatakan, untuk saya sampaikan pada semua, sebagai satu amanah, satu tanggungjawab. Bukan untuk tuan-tuan saja, bahkan bertanggung sekali untuk diri saya sendiri. Sama-samalah kita menghindari segala perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Sehingga Allah buat keputusan, segala musibah-musibah ni Allah akan teruskan lagi satu persatu sampai kita surrender. Kita takut yang satu persatu ni yang lagi teruk sampai kita tak sanggup nanti. Jadi jika kita tak nak cabar Allah, jangan cabar Allah supaya Allah turun musibah yang lagi teruk, marilah kita tahan nafsu kita. Jangan cabar Allah, tapi bagi sabar pada nafsu kita, supaya Allah buat keputusan, putuskan rantaian COVID. Kurangkan cakap benda yang sia-sia, kurangkan duduk dalam suasana manis yang lara dan batin. Kembalilah kepada Allah. Sekarang ni PKPP kita pun dah mula kerja. Dulu sebelum PKP, sebelum virus, kita berapa kerja, pergi main golf, pergi main sana karaoke dengan
Kawan-kawan kita tinggalkan sekejap benda tu, kita habis kerja balik rumah, banyakkan baca Quran dengan anak-anak, ajak anak tidur awal, boleh bangun solat tahajud, boleh berdoa, ajak anak isteri berdoa merayu kepada Allah, ajak anak isteri kita meyakini hanya Allah je boleh tolong kita, ajak anak isteri kita doa, ya Allah bantulah kami, putuskanlah datang COVID, ajak anak isteri. Bila lagi tuan-tuan? Takkan nak tunggu kita mati, bini kita dah jadi balu, dia jumpa bekas pak lama dia, pak lama pun orang tabligh, berjanggut, handsome, ajak bini kita kahwin, bini kita pun diajar oleh suami baru, di akhirat besok dia tak pandang kita. Abang cilaka, di dunia dulu abang bagi saya dunia semata-mata, abang tak ajar saya cara-cara Nabi, abang tak ajar hidup cara sahabiah, abang tak ajar saya ketika masalah kena solat, kena minta dengan Allah, abang ajar saya ada masalah, capai pun telefon abang. Bila abang dah mati, saya dah tak ada halu tuju abang, jiwa saya banyak syirik sikit-sikit abang. Abang tak kata kat saya ada Allah. Bila abang mampus, abang dah mati, saya jumpa satu pak ulama saya yang dulu masa sekolah kami bercinta, kemudian terpisah. Tengok dia datang dengan janggut yang perang macam abang DJ ni, handsome lagi, baru keluar 4 bulan. Saya tanya apa itu keluar 4 bulan, saya mengandung 9 bulan, awak keluar 4 bulan, apa kena mengena? Dia pun cerita, saya tertarik nak keluar jalan Allah, saya ikut dia keluar masturat, dia pakaikan saya pakaian yang sempurna abang. Waktu abang jadi suami saya, abang tak ajar saya, abang ajar saya bertabarus, abang ajar saya jadi wanita-wanita sundal yang mempertuang, mempertayangkan segala aurat pada orang lain. Saya ada Facebook pun abang tak halang, saya ada IG, tengok gambar baju kurung yang lawa pun abang tak pernah halang, abang tak pernah tegas. Tapi bila kahwin dengan kawan saya tu, baru saya tahu inilah pakaian sahabiah yang bernikab, yang menutup, yang boleh tengok muka saya hanya Allah ketika dalam solat, tapak tangan dengan muka, dan lainnya untuk suami ketika bersama-sama dengan dia. Yang selainnya di luar rumah bukan untuk hak orang. Abang tak pernah ajar saya benda ni. Saya menyesal kahwin dengan abang. Ya Allah, inilah suami yang paling celaka ketika hidup dekat dunia, ya Allah. Dia tak pernah tegas, tak pernah jentik dengan aku suruh solat. Dia tak pernah jentik dengan aku supaya jangan mengumpat. Dia tak pernah jentik dengan aku keluar rumah kena tutup aurat. Aku menyesal jadi suami bini dia, ya Allah. Alhamdulillah, aku syukur dapat suami yang baru ni, suami yang ajar aku sekian. Tuhan, kita akan menyesal selama-lamanya kerana kita tak tegas kat dunia, kita tak jadi khalifah-khalifah Allah yang sebenar, tak ajak anak isteri kita comeback kepada Allah. Bila kita mati baru kita nampak penyesalan yang selama-lamanya. Tuan-tuan, isteri wanita yang tidak ada agama dalam diri, yang suami dia lalai bagi dia agama. Sebab inilah ketentuan Allah, fitrah manusia dia berhajat dengan agama. Jadi bila wanita yang kematian suami, ketika suami dia hidup tak bagi agama, kita suami dia mati, Allah ambil nyawa, dia akan kekosongan jiwa dia, tuan-tuan. Dia tak ada hala tuju. Bila Allah hadirkan satu orang lelaki untuk kenalkan dia kepada Allah, ajak dia bertaubat, ajak dia kembali kepada Allah, walaupun dia tak berkahwin dengan lelaki itu, tapi di akhirat ketika Allah bagi dia peluang untuk masuk syurga, dia akan pilih lelaki yang kat dunia pernah ajak dia kepada Allah. Dia takkan kenal suami dia yang ajak dia pada kelalaian. Tuan-tuan, kat dunia kita sanggup tak semayang sebab dia, sanggup tak makan sebab dia, tapi kita lupa nak bagi agama dekat dia. Ke akhirat dia tak pandang, bahkan dia akan celakakan kita di hadapan Allah. Nafsi wa nafsi, Allah kata dalam Quran. Kat dunia ni nafsu wa nafsu, ke akhirat semua nafsi wa nafsi. Bila tunjukkan pintu neraka, Allah tunjukkan api yang menjulang-julang daripada api neraka, daripada Tajalisat. Bila keluarnya Tajalisat ni, manusia dah mulakan cari, siapa aku nak cari, nak tuntut ni, siapa nak dipersalahkan ni. Suami akan celakakan isteri, isteri akan celakakan suami, anak-anak akan celakakan mak bapak akan celakakan anak. Semua akan celaka, mencelakakan satu sama lain. Kerana kat dunia kita terlalu nak jaga hati manusia, terlalu nak jaga hati orang, terlalu nak jaga hati orang yang disayang, sampai tak berani nak cakap kebenaran, takut pada pemimpin, takut tak nak tegur pemimpin. Di akhirat besok mereka akan tegur kita. Kau dulu orang tabligh, kenapa tak tegur pemimpin? Kenapa tak cakap aku sepanjang aku jadi pemimpin? Ini tak boleh, ini tak boleh. Kalau dulu aku cakap kau denda aku, kenapa kau perlu takut aku denda? Kau patut takut dengan Allah. Semua akan menuntut di akhirat besok, tuan-tuan. Ini Allah cerita dalam Quran. Sebab tu Nabi SAW ajar sahabat buat dakwah, jumpa Raja Kisra, jumpa Raja Rom, jumpa Raja tu, bukan nak bunuh dia, bukan nak berperang dengan dia, cuma nak ajak dia kembali kepada Allah. Sebelum Allah perangi mereka, sebelum mereka diperangi oleh Allah, mereka mati tak sempat masuk Islam, mereka di akhirat akan jadi penuntut-penuntut kita, pendakwa-pendakwa kita, sebab kita gagal nak ajak kebenaran. Sebab tu kisah para sahabat, mereka pergi dakwah Raja Rom, Raja Kisra, Raja Parsi, mereka pergi dakwah, bukan nak kata mereka tu hebat, sebab mereka takut di akhirat mereka ni akan mendakwa kita di akhirat.
Jika mereka tolak dakwah Nabi SAW, mereka serahkan aslam tu li rabbil alamin. Allah buat keputusan. Sama ada Allah binasakan kerajaan mereka macam mana Namrud, macam mana Allah binasakan kerajaan Firaun. Tapi berbalik pula Raja Rom, Raja Parsi, Raja Kisra, mereka kembali kepada Allah. Mereka tahan Allah, Allah muliakan mereka. Bahkan Abu Jahal sendiri, pakcik pada Nabi pun menentang Nabi, tapi Allah muliakan keturunan mereka. Akramah dengan anak dia, isteri dia Hindun, Allah terima sebagai orang yang mati dalam agama Islam. Sebab mereka ada keinginan nak memeluk Islam. Jadi tuan-tuan, kita di hati ni kena ada keinginan kita bersungguh-sungguh nak kenal kehidupan Nabi SAW. Kena ada keinginan nak kenal siapa itu Allah. Maka Allah akan buka jalan. Jika hati kita kat dunia hanya ada keinginan nak kenal artis tu, nak kenal artis ni, nak kenal orang tu, nak kenal kereta ni, nak kenal kereta hebat ni, itu dia Allah kenalkan. Tapi sepanjang kita hidup, bila kita dah berhadapan dengan malaikat maut, baru kita tahu yang kita sibuk nak perkenalkan, sibuk nak dikenali, sibuk mengenalkan, semua kita tak ada apa-apa. Tak boleh selamatkan kita sikit pun ketika nak jumpa sakaratul maut. Rupa-rupanya ketika ada kawan kita, jomlah keluar 3 hari, jom keluar 40 hari untuk kita kenal Allah. Itu sebenarnya untuk selamatkan kita ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Sebab bila berhadapan dengan sakaratul maut, tidak ada benda lain akan kita cakap. Allah hanya perlu kita cakap la ilaha illallah. Maka wajib syukur untuk kita. Tapi jika kita hidup, kita tak pernah cakap Allah. Orang ajak keluar jalan Allah untuk latih cakap la ilaha illallah, kita tak ada, kita tak nak, kita tak sanggup, kita tak mahu. Bahkan kita pandang benci, pandang hina orang-orang macam ni. Macam mana di akhir kalam Allah nak latih kita untuk izinkan kita cakap nama Allah. Sedangkan waktu hidup kita lebih suka memuji-muji selain daripada Allah SWT. Lidah ni apa yang kita cakap akan masuk di hati. Ketika malaikat maut datang, yang cakap kat lidah ni apa yang ada di hati. Apa yang cakap kat lidah akan masuk hati. Bila malaikat maut datang, yang keluar kat lidah apa yang ada dalam hati. So kalau hari ni kita banyak cakap makhluk, akan masuk dalam hati kita makhluk. Tak cari tengoklah, kalau kita suka melatah, suka mencarut, jika terlanggar batu, itulah akan keluar. Di hati ni akan keluar benda tu. Tapi jika orang tu hidup, dia cakap Allah, dia tak mencarut, dia tak cakap benda yang larang batin, dia banyak cakap Allah. Tangan dia tersepit pintu pun Allah, astagfirullah. Kena gigit semut pun Allah, astagfirullah. Pasal ni semut digigit. Macam tu. Dia akan keluar nama Allah dulu. Begitu juga bila malaikat mau datang, dia akan automatik Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita yang pagi ni. Semoga perkongsian yang tak seberapa ni, walaupun sikit, tapi mudah-mudahan dapat beri manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufiq hidayah untuk kita faham amalan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tak sempat untuk menyaksikan live. Jadi daripada saya DJ Wan Syah Khalifah Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.